Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan belajar tajwid tahun 4 iaitu tajuk idgham. Sebelum ni kita belajar izhar halaqi, betul tak? Okey, untuk hari ini kita akan belajar idgham. Sebelum tu pastikan di hadapan awak semua ada buku untuk disemak ataupun untuk ditengok masa awak tengok video ni. Okey, kita mula. Okey, sebelum ni izhar, hari ni idgham. Okey, kita tengok dari segi bahasa, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu maksud idgham dari segi bahasa. Pengertian dari segi bahasa. Okey, dari segi istilah pula. Memasukkan huruf pertama nun sakinah atau tanwin. Nun sakinah tu nun mati atau tanwin ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang tasydid. Huruf pertama tu mestilah nun sakinah, nun mati atau tanwin. Dia masuk ke dalam huruf yang kedua supaya menjadi satu huruf yang bertasydid. Kita tengok contoh di segi. Sebelum tu kita tengok dulu syarat idgham. Ada berapa tu? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tengok yang pertama, kotak biru. Idgham hendaklah terdiri dari 2 kalimah. Idgham ni mesti ada 2 kalimah. Kalimah pertama, lepas kalimah kedua. Diasing lah kan? Itu yang dipanggil 2 kalimah. Okey, tengok kotak pink. Syarat yang kedua, nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Nun sakinah tu nun mati. Nun mati. Nun mati atau tanwin tu mesti dia berada di kalimah yang pertama. Kan idgham ni dia mesti 2 kalimah. Okey, satu kalimah awal, satu kalimah kedua kan yang terakhir. Jadi nun sakinah dengan tanwin ni mesti duduk kalimah yang pertama, lepas tu baru jumpa kalimah yang kedua. Okey, faham? Okey, tengok syarat yang ketiga pula, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Huruf idgham tu diduduk kat kalimah yang kedua. Okey, faham? Kita tengok contoh. Misal. Okey, tengok. Lan nu'minu. Lan tu kalimah pertama. Lan nu'mina, sorry. Lan tu kalimah pertama, nu'mina tu kalimah yang kedua. Okey. Ni contoh untuk nun sakinah dulu. Nun sakinah, tengok. Lan nu'mina. Lan nu'mina. Okey, dia cakap tadi syarat dia kan. 2 kalimah kan. 1 lan, nu'mina, 2 kalimah. Lepas tu nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah yang pertama. Nun sakinah, nun mati kan. Tengok, lan, lam nun. Nun tu dipanggil nun sakinah ataupun nun mati. Dia ada di kalimah pertama tapi akhir. Kita tengok syarat seterusnya. Idgham pula, huruf idgham pula berada di kalimah yang kedua tapi awal. Yang mana huruf idgham? Mestilah huruf nun. Nu'mina tu. Nu'mina, nun tu huruf idgham. Faham tak? Jadinya lan nu'mina. Lam nun, nun tu nun sakinah atau nun mati. Nu'mina, nun yang depan tu nun huruf idgham. Okey, contoh satu lagi untuk tanwin. Tanwin, wujuhun yauma izin. Tanwin tu yang macam huruf waw tu dekat ha tu yang hujung. Wujuhun kalimah pertama, yauma izin kalimah yang kedua. Wujuhun tengok apa? Wujuhun tengok yang perkataan last kali tu hun. Tu dipanggil tanwin.
yauma izin. Kat mana huruf idgham dia? Kalimah kedua di awal kalimah. Di awal kalimah tu mestilah huruf idgham. Jadi huruf idgham dia huruf ya, wujuhun yauma izin. Faham tak? Kalau tak faham nanti tanya Ustazah Okey, huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada 6. Tapi idgham ni dia terbahagi pula kepada 2. Okey, sebelum tu kita tengok dulu yang ni. Dia ada 6. Untuk umumnya huruf idgham ada 6, iaitu ya, waw, mim, nun, lam, ra. Ada berapa? 6. Ya, waw 2. Ya 1, waw 2, mim 3, nun 4, lam 5, ra 6. Semua ada 6. Tengok contoh tadi. Lan nu'minu, nun. Betul tak huruf idgham? Betul kan? Ada nun bawah tu. Wujuhun yauma izin, ya. Ada ya kan? Okey, betul tak? Okey, tengok bahagian idgham yang Ustazah cakap tadi tu. Idgham ni dia terbahagi pula kepada 2. Nanti huruf tu pun akan bahagi kepada 2. Tengok, idgham terbahagi kepada 2, iaitu idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ni idgham dengan dengung. Idgham bila gunnah ni idgham tanpa dengung. Okey, tengok pengertian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah memasukkan nun sakinah. Nun sakinah tu nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf ya, waw, mim, nun berserta dengung. Yang contoh tadi tu. Ni. Nun tu jadi idgham bi gunnah. Ya pun idgham bi gunnah. Jadi dia kena baca dengan dengung. Lan nu'mina wujuhun yauma izin. Okey, faham tak? Okey, tengok balik. Ingat, idgham bi gunnah 4 huruf. Jadinya idgham bila gunnah akan jadi 2 huruf. Sebab semua ada 6 je kan? Ingat, idgham bi gunnah ada 4. Nak senang, yauman. Ya, waw, mim, nun. Yauman. Nak mudah ingat, yauman. Okey, hukum bacaan dia. Hendaklah dibaca dengan gunnah. Gunnah tu maksudnya dengung. Hendaklah dibaca dengan dengung. Kadar panjang bacaan dengung idgham bi gunnah adalah 2 harakat. Kita kena baca 2 harakat. Lan nu'mina. Lan nu'mina. Itu contoh dia. Okey, faham? Ingat, bi gunnah dengan dengung. Bila gunnah tanpa dengung. Okey, faham? Ingat, bi gunnah 4 huruf. Yauman. Ya, waw, mim, nun. Okey, tengok contoh idgham bi gunnah. Ingat, idgham ni mesti ada 2 kalimah untuk dipastikan. Mesti 2 kalimah. Okey, tengok. Yauman, kita tengok contoh dia. Ya dulu. Kalau nun sakinah, iaitu nun mati, tu nampak. Ay yu'ammar. Mana nun sakinah? Okey, dekat an tu, alif nun. Nun tu nun sakinah ataupun nun mati. Yu'ammar. Mana huruf idgham bi gunnah? Mesti berada di awal kalimah yang kedua. Jadi huruf ya. Okey, lagi. Okey, kalau tanwin pula. Hisaban yasira. Mana huruf mana tanwin? Dia ada dekat ban tu. Hisaban. Dia berada di akhir kalimah pertama kan? Ban. Yasira. Mana huruf idgham bi gunnah? Yang ya awal kalimah kedua tu. Okey, contoh waw pula. Mana dia huruf nun sakinah? Betul, dekat mim nun. Nun tu nun sakinah atau nun mati. Okey, mana huruf idgham bi gunnah? Betul, yang waw tu. Wujida, waw. Sama juga sidiqin wa razaqnahum. Mana di tanwin? Qin tu. Mana huruf idgham bi gunnah? Waw tu. Sama jugalah yang bawah ni. Semua ya, waw, mim, nun. Wa man ma'aka.
nun tu nun mati, nun sakinah. Mim tu mim idgham bi gunnah, sama juga ni bayyinatin min. Ta tu ta tanwin, tu huruf tu baris tu kan. Baris tu lah yang dipanggil tanwin. Dia apa dia, fatahatain, kasratain, dhammatain, ataupun baris atas, baris bawah, baris depan. Mim tu bayyinatin min. Mim tu mim idgham bi gunnah, sama juga nun. Faman nakasa, nun tu nun mati. Tengah awal kalimah tu, kalimah yang pertama tu, nun tu nun mati. Lepas tu nakasa. Nun yang kalimah kedua tu di awal tu, nun tu idgham bi gunnah, sama juga siddiqan nabiyya. Qaf tu qaf tanwin kan, yang tu. So nabiyya, nun tu nun huruf idgham bi gunnah. Okey, kita tengok. Tahukah anda gunnah ialah suara yang keluar daripada hidung yang tidak dipengaruhi oleh lidah. Gunnah. Contoh, faman nakasa. Lepas tu lagi, idgham bi gunnah dikenali juga sebagai idgham ma'al gunnah. Kalau awak dengar idgham ma'al gunnah, maksudnya idgham bi gunnah. Sama. Idgham bi gunnah, idgham dengung, ma'al gunnah pun bersama dengung. Jadi sama. Lagi dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, sama ada secara sempurna atau tidak sempurna. Ingat, idgham ni mesti dua kalimah. Kalimah yang pertama tu hujung dia mesti nun sakinah ataupun tanwin, dan kalimah yang kedua tu mesti huruf idgham. Okey, tengok poin seterusnya. Idgham, poin yang keempat, idgham bi gunnah hanya berlaku di dalam dua kalimah. Macam saya cakap tadi, idgham ni dia dua kalimah sahaja. Mesti dua kalimah, satu kalimah tak ada. Sekiranya berlaku pertemuan dalam satu kalimah, hukumnya izhar mutlak. Kita tengok dia cakap apa. Bila dia jumpa dalam satu kalimah, jadi izhar mutlak. Contoh dia, ad-dunya. Ad-dunya, nun tu nun sakinah kan. Nun tu nun sakinah kan. Lepas tu ya, dia jumpa dengan ya, jadi izhar mutlak. Sama juga qainwanun, nun tu nun sakinah bertemu dengan waw, jadi izhar mutlak. Dan seterusnya, sinwanun dengan bunyanun. Okay, faham? Okay, kita tengok idgham bila gunnah pula. Idgham bila gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf, iaitu huruf apa? Lam, ra tanpa dengung. Ingat, idgham bi gunnah 4 huruf, idgham bila gunnah 2 huruf. Apa huruf idgham bi gunnah? Yauman, iaitu ya, waw, mim, nun. Okey, apa pula huruf untuk bila gunnah? Bila gunnah 2 je, lam, ra. Okey, faham? Apa hukum bacaan dia? Hendaklah dibaca tanpa gunnah. Maksud gunnah tu dengung, dibaca tanpa dengung. Okey, kita tengok contoh. Lam. Okey, nun sakinah dulu illam yakun. In alif dengan nun. Nun tu nun sakinah ataupun nun mati. Lam mim. Lam tu huruf idgham bila gunnah, tanwin wa wailul lil kafirin. Lul, wa wailul. Lam yang pertama tu, lam dalam kalimah pertama tu tanwin kan, bertemu dengan lam yang kedua, iaitu lam huruf idgham bila gunnah, sama juga ra. Mir rabbikum, nun mati, ra tu idgham bila gunnah, sama juga raufur rahim. Fa tu tanwin bertemu dengan ra tu idgham bila gunnah. Senang je kan? Kita tengok tahukah anda. Kita tengok poin yang pertama. Sudah jam pula. Kejap. Sekejap ya. Terkeluar dah.
Tajwid. Maaflah Ustazah tak ada buku. Dah terkeluar habis. Hang. Okey, sambung tadi. Tahukah anda untuk idgham bila gunnah? Sorry tadi some problem. Okey, tengok poin pertama. Idgham bila gunnah juga dikenali sebagai idgham bi ghairi gunnah. Bi ghairi gunnah. Poin kedua, dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna. Okey, tengok. Ingat tadi idgham bi gunnah, dia ada juga nama lain. Apa dia? Idgham ma'al gunnah. Okey, idgham bila gunnah pun ada nama lain juga, iaitu idgham bi ghairi gunnah. Untuk idgham bi gunnah tu dia memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Dia ada boleh secara kamil ataupun naqis. Tapi untuk idgham bila gunnah ni dia hanya secara kamil sahaja. Okey. Aktiviti. Okey, sebelum tu kalau ada yang tak faham boleh terus tanya Ustazah. Jangan buat terus latihan, kan salah pula. Okey, untuk latihan Ustazah nak awak buat yang ni. Murid-murid dalam kumpulan. Tapi yang ni awak buat sendirilah. Cari dalam ni ayat ni kan. Potongan ayat ni untuk surah Baqarah dengan surah Azam ni. Cari idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah. Cari dan keluarkan mana dia idgham ma'al gunnah ataupun selain tu apa nama dia? Idgham bi gunnah. Mana dia idgham bi gunnah dan mana dia idgham bila gunnah. Okey, faham? Untuk yang kedua, okey, yang bawah ni. Jawab semua soalan berikut dalam buku latihan. Okey. Ni, jawab semua soalan ni. Sebelum tu, hafal dahulu baru jawab. Kalau tak nanti awak tiru je, awak takkan ingat. Okey, ingat. Buat yang pertama ni, ayat-ayat ni dengan yang kedua ni. Ayat ni awak keluarkan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Okey, faham? Okey, setakat ni dulu untuk tajuk idgham. Sekali lagi, kalau ada yang tak faham boleh terus tanya Ustazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.